الرحمن الرحيم أحييكم بتحية الإسلام ألا وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Marilah sama-sama kita memulakan dan memuliakan kuliah Maghrib kita pada malam yang berbahagia ini dengan membaca Ummul Furqan Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa dhukhrina wa qudwatina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah lana sudurana, Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair. Amma ba'd. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz ba'da a'udzu billahi samil alim minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul aliyul azim. Yang berbahagia dan saya muliakan barisan ahli jawatan kuasa Surau Raudatul Jannah Taman Sirah Perdana. Seterusnya yang saya kasihi dan saya hormati barisan tuan-tuan guru, tuan-tuan imam, tuan-tuan bilal, para asatizah yang hadir. Seterusnya yang saya kasihi dan saya doakan kebaikan muslimin, ayah-ayah, abang-abang, adik-adik yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah. Pertama dan selama-lamanya marilah sama-sama kita merafak dan meninggikan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala atas kurniaan nikmat yang begitu banyak kepada kita. Antara nikmat kurniaan dia yang telah diberikan kepada kita adalah nikmat menjadi umat Islam dan dapat beriman kepadanya. Dan sesungguhnya marilah sama-sama kita memanfaatkan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita ini dengan kita memastikan seluruh saat, seluruh waktu dan juga bahagian dalam kehidupan kita ini sentiasa dalam mentaati Allah Subhanahu wa taala. Kerana Nabi SAW mengingatkan kepada kita dalam hadis yang bermaksud dua nikmat yang sering menjadi kelalaian bagi manusia, iaitu waktu sihat dan waktu lapang. Ni'matan katsir maghbun 'anil nas was-sihah wal faragh. Yang mana nikmat, antara nikmat selain daripada nikmat Islam dan juga iman yang perlu kita jaga dengan baik adalah seperti mana apa yang Nabi telah sebutkan dalam hadis tadi, iaitu kita perlu memanfaatkan dua nikmat yang sering menjadi kelalaian manusia, iaitu nikmat waktu sihat dan nikmat waktu lapang. Ada orang yang dapat hadir kerana dia sihat dan juga kerana dia diberi waktu lapang. Ada orang yang diberikan kesihatan tetapi waktu lapang tak ada, tapi tetap juga dia cari ruang untuk datang. Ada orang pula waktu sihatnya tak ada, manjang sakit aja, asyik gaul aja, kaki tu berdenyut-denyut, dia nak semayang kena semayang duduk kan. Kaki tu tak boleh nak berdiri lama, kena semayang duduk, tapi waktu lapang dia banyak. Tapi walau dalam keadaan sakit tadi itu dia usaha untuk datang ke rumah Allah ini, tetap nikmat yang diberikan itu dia dapat manfaatkan. Ada pula orang yang kedua-duanya tak ada.
Sihat tak ada, waktu lapang pun tak ada, dah lah tak sihat, sibuk pula tu. Tapi tetap juga dapat menunaikan solat, walaupun tadi lepas tahiyat, lepas habis bagi salam terus dia kena bergerak bekerja pula. Ala kulli hal, ada pula orang yang sebaliknya, waktu sihat dengan waktu lapang tak ada langsung pun tak boleh datang. Maka orang yang macam ni adalah orang yang tersangat rugi. Dan orang yang lebih lagi rugi adalah orang yang ada kedua-duanya, sihat ada, waktu lapang banyak, tetapi malas nak datang ke masjid. Orang macam ni lebih rugi daripada orang yang tak ada kedua-duanya. Maka kita di bahagian manakah kita? Apapun bahagian kita, marilah sama-sama kita mengembalikan semula kesyukuran itu kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kaya, Maha Agung, yang Maha memberi kesihatan dan Maha menguruskan takdir masa kepada kita. Maka atas kenikmatan dan kelebihan masa yang Allah berikan kepada kita ni tuan-tuan, marilah sama-sama kita menelaah bab yang kita masih lagi bicarakan dalam kitab Bidayatul Hidayah karangan Al-Imam Al-Ghazali At-Tusi rahimahullahu ta'ala anhu wa nafa'a bihi fi ulumihi fi darain insyaallah, yang masih lagi dalam tajuk yang di bawahnya dalam bab adab tidur ataupun adabun naum. Dalam muka surat 65 kita akan sambung seperti mana yang telah kita berhenti pada minggu yang lalu. Kata pengarang, kata muallif ataupun qala al-musannif atau mualliful kitab al-Imam Hujjatul Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la tastajli bin nauma takallufan bitamhilil firashi wa al-wati'ah fa inna an-nauma ta'tilu li hayatin illa idza kanat wabalan 'alaik fa naumuka salamatun lidinika wa'lam anna al-laila wan-nahara 24 sa'ah fala yakun naumuka bil-lail wan-nahar aktsaru min 80 sa'atin. Dan kamu janganlah merangsang nafsumu untuk tidur lebih awal dengan mempersiapkan hamparan yang empuk, kerana tidur adalah mengosongkan ataupun tidur adalah tidak memberi sebarang makna bagi kehidupanmu. Dia pesan tadi, sebelum kita nak baringkan jasad kita seperti mana kita baring di dalam liang lahat menghadap kiblat kan, kemudian seumpama kita akan dibangkitkan daripada dalam kubur. Adab yang kelima adalah kita jangan bercita-cita nak selalu sangat hari-hari tidur awal. Kalau terlampau penat tu lain ceritalah kan. Kerja daripada pukul 5 pagi dah kena bangun bawa keretanya kan, kemudian kena masuk awal, katakanlah nak production kena cepat, contoh pukul 5 pagi dah kena bangun, semayang subuh pun dekat tempat kerja, balik pukul 6, pukul 7 tu memang dah long lie lemah, memang penat. Yang tu tak apalah. Tapi kalau kerja biasa shift waktu 8.5 ataupun ada orang yang 9.6 ataupun apapun waktu office hour ataupun kerja sendiri sekalipun, sebarang mana pun dia bekerja, janganlah bercita-cita nak tidur awal. Kerana cuba kita bayangkan, tuan-tuan, cuba kita bayangkan, dalam sehari kita ni diberi masa, kata Imam Al-Ghazali, diberi masa 24. Telah kita ketahui Allah bagi kita masa yang sama 24 jam dalam satu hari, tak lebih tak kurang. Tak ada seorang pun manusia yang Allah lebihkan waktu jam dia. Tak adalah kata menteri Allah bagi 27 jam, tak ada. Lepas tu peminta sedekah bagi dia 18 jam, sikit je, tak ada. Semualah manusia yang ada hidup di dalam atas muka bumi Allah ini mempunyai jumlah masa yang sama. Miskinkah dia, kayakah dia, kacakkah dia ataupun tak berapa kacaklah dia, senangkah dia, susahkah dia, lelakikah dia ataupun perempuankah dia, siapapun pangkat dia, di mana keturunan dia, apa agama dia, apa sahaja yang telah Allah tetapkan, semuanya mempunyai masa yang sama. Maka sebagai orang yang beriman, khususnya kepada orang Islam, adabnya jangan tidur lebih daripada 8 jam. Ini yang dipesan oleh Imam Al-Ghazali. Jangan, kalau makna kata kalau kita tidur awal tadi tu, lepas maghrib dah tidur,
Berapa jam tu kita akan tidur sampai, biasa kalau bangun pukul 6, tidur lepas pukul 8 tu dah start tidur. 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 jam. Jadi terlebih 2 jam. Imam Al-Ghazali pesan jangan melebihi 8 jam. Wan nahari aktsaru min 80 sa'atin. Kerana apa? Kerana cuba kita bayangkan, dalam 24 jam tadi tu tolaklah 8 jam. Tinggal berapa jam baki untuk kita beribadah, baki untuk kita bekerja. Itu belum tolak buang air kecil, buang air besar, kan? Itu belum tolak makan bersembang lepak ngeteh je. Belum tolak terlelapnya, kan? Maka kalau seseorang itu berumur 60 tahun, kan? Kalau dia tidur 8 jam saja, memang sharp 8 jam, tak ada dah diskaun. Memang hari dia tidur tu memang setiap hari sama 8 jam. Pukul 10 bangun pukul 6. Itu standard 8 jam, kan? Kalau lebih awal lebih baik. Sebab itu Nabi tak pernah cukup 8 jam. Nabi tidur, bahkan Nabi tidur kadang-kadang kurang daripada 5 jam. Dan bahkan kadang-kadang tak sampai 8 jam. 5 hingga ke 8 jam saja Nabi tidur setiap hari. Tapi yang pasti setiap hari Nabi bangun tahajud. Ini suatu kewajipan yang kita tak boleh ikut. Peraturan syariah hukum ini hanya terpakai untuk Nabi SAW sahaja. Sebab itu sunnah Nabi ni bukan semua yang kita boleh ikut. Sunnah yang kita boleh ikut semua yang sunnah yang disepakati oleh ulama 4 mazhab. Tapi kalau sunnah-sunnah yang tak boleh kita ikut, yang itu tak boleh nak ikut. Apa sunnah-sunnah yang kita tak boleh ikut? Contoh dia, kahwin 10. Nabi kan kahwin lebih daripada 4. Itu kita tak boleh nak ikut. Itu khususiat untuk para Nabi, tak boleh ikut. Kalau kita ikutlah, Nabi boleh buat kahwin 11, kahwin khilaf lah. Ada kata 10, ada kata 11, ada kata 12. Kalau kita buat yang tu, itu adalah satu yang melanggar hukum ataupun peraturan mukallaf, seorang yang menjadi mukallaf sebagai seorang muslim. Tak boleh. Apalagi sunnah Nabi yang kita tak boleh nak ikut. Bukan kerana kita tak mampu nak ikut, bukan kerana kita tak boleh ikut. Sebab apa? Sebab kita tak mampu nak ikut. Sebab bagi Nabi sembahyang tahajud wajib. Hukum bagi Nabi sembahyang tahajud wajib. Hukum bagi kita sembahyang tahajud apa? Sunat je. Jadi kalau kita nak ikut macam Nabi, sembahyang tahajud setiap malam tak boleh. Yang 5 waktu pun compang-camping, kan? Lompong sana, lompong sini. Kalaupun tidak lompong, lewat 10 minit, 15 minit, setengah jam lewat. Nak masuk waktu yang asar tu barulah dia sembahyang. 4:30, 3:30 baru sembahyang. Ada yang sembahyang 4 suku, azan 4:30. Bila ditanya kenapa, senang ustaz, package terus. Dia bargain pula dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Bargain dia apa? Dia berurus niaga, kan? Tak mentanglah dia businessman, Allah bagi dia rezeki, kunyalah melimpah ruah. Jadi dia memilih untuk memberi masa kepada Allah tu, masa yang tersisa dalam kehidupan dia. Allah ni tuan-tuan bukannya selayaknya diberikan masa kita yang kita sisa. Kita bagi makanan kepada anak kita yang sisa pun anak kita tak nak. Kita baru makan nasi, kan, dengan kuah-kuah kicap-kicap tu tak habis, tinggal kat tepi. Kita bagi ke anak kita, cuba pelawa ke anak kita. Anak kita makan, tak nak lah ayah, tak nak lah abah, bekas abah ni, buat apa nak makan. Anak kita pun tahu, bukannya kotor pun. Bahkan kadang-kadang berkat lagi kalau kita habiskan makanan itu lebih baik, tak membazir. Tapi pada pandangan orang, apatah lagi orang yang kita sayang, anak kita, isteri kita, lah awak ni sikit pun tak boleh habis, kan? Kenapa awak nak bagi saya? Bagi yang baru nak juga. Orang kalau bagi benda yang buruk, orang tak nak. Ambillah baju ni, saya sedekah. Sebab tu dalam hal sedekah, adabnya tak boleh kita bagi sedekah barang yang buruk. Sifat pada sedekah tu ada ulama telah letakkan adab. Nak sedekah ni tak lama lagi nak masuk bulan Ramadan, nak masuk bulan Ramadan, kan? Lagi 4 bulan, 5 bulan lagi. Sekarang dah 11 Jamadil Awal, betul? 11 ke 12 lah malam. Masuk malam ni 11 lah, 11 ke 12, lebih kurang tu lah. Jadi Jamadil Awal, Jamadil Akhir, Rejab, Syaban, Ramadan, tak lama dah. 108 ke 109 hari lagi, lebih kurang 108 hari saya rasa. 108 hari lagi nak bulan Ramadan. Waktu bulan Ramadan ni kita akan lihatlah
para orang yang ada niat untuk bersedekah, dia memberi sedekah yang tidak beradab. Yang ni kita kena mengingat. Mentang dia berniaga bazar Ramadan kan, dia bagi yang sisa dekat pusat tahfiz. Kesianlah orang pusat tahfiz tu nak kena buang pula, basuh pula bekas. Nah, kanan tak dapat, basuh pula air yang dah basi, nasi yang dah basi. Sebab apa? Sebab bekas bazar Ramadan tu dia tak habis. Jadi niat dia tu bagus dah. Niat tak apalah bang, kita sedekah kat pusat tahfiz di berdekatan, kita niat bagi. Sedangkan barang yang dia nak sedekah itu dah mula ada bau-bau berpeluh, berbasi, dia bagi juga. Tak boleh lah. Nak sedekah ni, syarat nak dapat pahala sedekah, mesti sedekah tu lebih baik daripada apa yang kita suka. Kalau kita suka beli baju baru, macam itulah juga sedekahnya. Kita kena beri yang terbaik, bukannya bagi sisa-sisa. Habis tu Ustaz, yang sisa-sisa ni kita panggil apa? Hadiah, hibah. Hadiah dia tak ada pahala. Hadiah ni hadiah. Sebab tu Nabi tak menerima sedekah. Sebab sedekah ni padanya ada taklif untuk dapat pahala daripada Allah SWT. Sebab tu Nabi hanya menerima hibah, hadiah. Kan? Sahabat kalau nak bagi Nabi, Nabi akan terima hadiah sahaja. Sebab pada hadiah tu tidak ada tanggungjawab. Kalau sedekah ni kita ada tanggungjawab dengan Allah, nak dapatkan ganjaran yang malaikat bagi daripada apa yang Allah berikan. Jadi adab kita dalam sedekah tak boleh bagi yang buruk-buruk, yang busuk-busuk. Bagi baju, kan? Baju pula nak bagi sedekah, baju yang kita dah pakai 10 tahun dulu kita bagi, tak boleh. Rumah kita penuh dengan baju-baju yang tak terpakai, kan? Ustaz pesan harta kita ni semuanya akan ada hadis yang panjang kan, 4 perkara yang akan ditanya di hari akhirat. Salah satunya an malihi fima afna, terhadap hartanya, bagaimana dia menghabiskan hartanya. Tu bila kita tahu hadis ni tuan-tuan, Allah, kita rasa baju kat dalam bilik kita tu nak bagi kat siapa? Banyak sangat. Yang 5 tahun dulu, yang 10 tahun dulu masa sekolah menengah simpan lagi. Selayaknya baju-baju yang terutamanya orang perempuan lah. Orang lelaki kadang-kadang dia tak kisah sangat. Kerana baju yang dah tak boleh nak pakai, dia buang aja. Buang tu bagus, tapi lebih baik hadiah. Dan kita tak paksa pun. Jangan letakkan nilai pada hadiah tersebut. Saya nak hadiahkan, contohnya ni saya ada banyak barang-barang yang memang saya tahu ini tak dah dipakai. Jadi kita bukalah kepada siapa-siapa kan. Bagilah, macam ada pasar raya dia buka satu kotak untuk charity. Itu pun kita boleh bagi. Tapi kita jangan niat untuk sedekah. Walaupun disebut charity kat situ, kita niat hadiah. Jadi kita tak ada berharap pada pahala. Sebab sedekah ni mesti sedekah yang paling baik. Kalau makanan, kita nak bagi makanan kat pusat tahfiz yang memang kita masak khusus untuk pusat tahfiz tu, nasi biryani kambing contohnya, itu memang kita masak khusus untuk kita bagi. Itu yang sedekah yang terbaik. Bukannya yang baki-baki daripada kita berniaga, dah tinggal daging yang dah tinggal sepihan, yang itu kita bagi. Tak boleh. Bukan tak boleh, tapi tak afdal. Tidak ada adabnya di sisi kita ni hubungan dengan manusia tu, tak ada adab dengan manusia. Bila tak ada adab dengan manusia, man la yarhamun nas la yarhamullah. Barang siapa yang tidak merahmati manusia, Allah kata dia tidak akan mendapat rahmat daripada Allah. Sama. Kalau kita tidak mengasihi orang manusia di bumi ini, Allah tak akan mengasihi kita. Begitu juga dengan bab sedekah tadi, bagi yang terbaik. Jadi kalau kita ni masa sembahyang pun kita bagi yang sisa-sisa, Allah terima tak? Boleh jadi Allah terima, boleh jadi Allah tak terima. Jadi balik kepada isunya sebelum tidur tadi tu, apa dia? Maka janganlah kita tidur lebih awal ataupun tidur tu lebih daripada 8 jam. Kerana apa? Waktu yang tersisa 2 jam tu, kalau kita duduk di dalam masjid ni walaupun penat, dapat pahala 1 walaupun terlelap. Tidur yang mendapat pahala adalah tidur dalam masjid. Tapi kalau boleh janganlah tidur dalam masjid. Tapi pahala dapat. Tidur orang yang berpuasa dapat pahala. Jadi daripada tidur yang tidak mendapat pahala, pilihlah kalau penat sangat duduk dalam masjid. Sekurang-kurangnya masa yang kita habiskan itu, kita dapat pahala. Daripada 2 jam tadi, dengar orang, dengar kuliah, dengar ceramah, dengar hadis, dengar Al-Quran, tafsir dibacakan, pahala.
Maka habiskan sisa daripada 2 jam daripada tolak 8 jam kalau tidur awal tadi tu, kita dapat pahala. Maka sebab tu ulama kata daripada baki 24 jam tolak 8 ada lebih kurang 16 jam kan. 16 jam yang berbaki itu belum lagi kita tolak ibadah. Semayang kita ni tuan-tuan tak sampai 5 jam pun. Cuba kita kira semayang kita paling lama 15 minit semayang berjemaah. Kalau semayang seorang-seorang 5 minit kadang-kadang tak sampai. Nak pula kalau semayang seperti patuk ayam kan? Tok guru saya kata patuk ayam. Semayang tu jangan mu ayam matuk pada makanan, jangan. Kita patuk makan ayam, patuk makanan macam mana? Laju kan, tak hilang, kejap hilang. Sujud tu seperti patuknya seekor ayam. Mana kata sujud tu kejap sangat. Semayang macam tu seminit kadang-kadang dah siap. Bayangkan tolaklah kata kita ambil purata 5 minit. 5 minit kali dengan 5, 25 minit sahaja semayang kita dalam sehari yang wajib. Belum tolak lagi kalau kita rajin, katalah kita rajin baca Al-Quran satu muka pun tak sampai setengah jam. Jadi 16 tolak 25 minit, kita ada masa 15 minit, 15 jam yang tersisa dalam hidup kita. 15 jam inilah ramai orang yang habiskan dengan makannya. Makan, tuan-tuan, cuba kita tengok, makan lebih banyak daripada semayang kita kan. Duduk kalau kita bawa anak-anak isteri tu kan, nak ambil order tu dah dekat 10 minit, makanan pun sampai. Makan anak-anak takkan habis setengah jam, paling tidak 1 jam. Itu pun rata. Tak percaya malam ni bawa anak-anak pergi makan kat luar, sejam paling lama, paling sekejap, paling lama 1 jam setengah. Itu belum anak nak kata bah nak ABC tambah, tambah nak sate bah tambah lagi, sambil-sambil bersembang. Memang tak salah. Kau katanya kita nak kata makan bersama keluarga itu afdal, bagus. Belanja isteri itu subhanallah satu sunnah yang baik. Belanja anak-anak itulah sedekah yang paling baik. Adalah kata Nabi, sedekah li ahli, dengan ahli keluarga yang paling terdekat itulah yang terbaik sedekah kita. Maka cuma nak kira purata makan malam katakanlah 1.5 jam lama. Makan pagi tu belum pergi lepak dengan kawan-kawan. Jom ngeteh mana sarapan tu, roti sarang buaya Pasir Gudang contoh kan, lepak situ kan. Ni publicity murahan ni, dapat kredit free. Pergilah makan dekat mana-mana, katakanlah nasi kambing 50 hari 60 hari. Sarapan kalau pergi dengan kawan-kawan tuan-tuan lagi lama. Yang nak mengambilkan air teh tarik tu, dia ada kira dia kan. Satu sedut itu baru setengah jam kan, baru sampai separuh. Habis separuh suku lagi setengah jam ni. 1 jam setengah baru habis semua. Selagi tak habis hari tu, selagi itulah bersembang tu kita punya habis dengan makan. Kalau total lah 3 kali makan sehari, itu kalau orang Malaysia 3 kali itu paling sikit, paling banyak 5 tu kalau bayangkan kita habiskan masa 1.5 jam kali dengan 5, hampir 6 ke 7 jam sehari. Tolak 16 tadi dah tinggal berapa jam? 9 jam. Banding dengan ibadah solat 25 minit je. Allahu Akbar. Cuba kita bayangkan dalam seluruh kehidupan kita, kalau umur dia 60 tahun, 8 jam saja tidur, dia telah menghabiskan, memsia-siakan untuk tidur 20 tahun. Mana kata 40 tahun tu belum lagi kira untuk ibadah. Kalau 25 minit kita beribadah umur 60 tahun, 25 minit je kita ambil untuk ibadah 25 tahun, tak sampai 10 tahun kita beribadah. Bahkan lebih kurang daripada 5 tahun kita beribadah. 5 tahun ibadah, kita expect apa dengan Allah SWT? Bila ditanya setiap daripada kalangan kita umat Islam, cita-cita nak apa? Masuk syurga. Adakah nilai harga syurga itu dengan ibadah sebanyak 5 tahun? Allahu Akbar. Betapa lemahnya kita ni tuan. Tapi itulah berkatnya kita ni, walaupun kita ni menghabiskan ibadah dalam umur yang begitu singkat, tapi Nabi ada sebut, ini jangan rasa sedih. Min a'marin, kata Nabi dalam hadis sahih, min a'mari min ummati ma baina 60 wa 70. Umur umat aku ni antara 60 ke 70 tahun. Memang pendek. Nak dibandingkan dengan umur umat Nabi Nuh 950 tahun kan? 300 tahun baru akhir balik. Allahu Akbar. Tapi beza dia apa pada kita umat Nabi Muhammad? Bezanya pada ibadah. Kelebihan ibadah yang kecil, ganjaran begitu besar dinilai yang di sisi Allah SWT. Asbab kenapa?
Asbab kerana kelebihan apa yang ada pada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beruntungnya kita ni tuan-tuan, walaupun 5 tahun beribadah, tapi ibadah itu boleh melonjakkan kita masuk ke syurga yang begitu nilainya, begitu mahal sangat harganya, yang takkan terbayar dengan 5 tahun kita ibadah tadi itu, tapi dapat untuk kita masuk ke dalam syurga Allah. Sebab apa? Sebab kelebihan menjadi umat Nabi Muhammad SAW, sebab lahirnya Nabi Muhammad SAW ke atas muka bumi ini, dan kita dipilih oleh Allah untuk hidup menjadi umat Nabi Muhammad. Itu kelebihannya. Sebab itu kita beruntung. Sebab itu tuan-tuan, kalau kita nak bersama Nabi di hari akhirat, kata Nabi, adalah jangan lupa berselawat pada Nabi. Selawat paling tidak 10 kali sehari, paling kurang 10 kali. Sebab orang yang paling banyak berselawat, dia akan rapat, dia akan dekat dengan Nabi SAW. Jadi nak bagi tahunya apa, Imam Al-Ghazali telah menitik beratkan pada adab tidur ni. Kalau boleh janganlah tidur awal. Jadi mana kata tidur pukul berapa Ustaz? Paling adab ulama kata 10 ke atas lah. 10 tu kita dah boleh start tidur lah. Jangan pula tidur lewat pula kan, tengok bola pula. World Cup, musim-musim World Cup ni ramai orang tengok bola kan. Tak apalah, tengok bola bangun pagi pukul 3 pagi tu tak apa. Tapi syarat, kita syaratkan pada diri kita. Bukannya hukum dari sudut hukumnya wajib, tidak. Tapi kita mewajibkan ke atas diri kita. Sebab kita ni orang yang ada ilmu, orang yang ada rasa malu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Bila dia nak bangun tengok bola pukul 3 pagi, dia bangun awal 2.30, kunci jam 2.30 lah. Jadi kita bagilah masa tu kepada Allah Subhanahu Wa Taala dulu kan? Bagi setengah jam tu buatlah sembahyang tahajud dulu ke 2 rakaat pun tak apa dah. Kalau tak nak buat sembahyang tahajud pun selawat, zikir yang ringkas pun tak apa. Baca al-muawwizatain pun boleh juga, 2 kul ayat pelindung, baca ayat kursi, baca apa yang patut. Tapi lebih afdalnya waktu malam kita bangun adalah buat sembahyang. Dan sembahyang tahajud ataupun sembahyang malam, apa sahaja sembahyang yang kita bangun pada waktu malam, kita dah tidur dulu, dikira sebagai tahajud. Contoh tuan-tuan, sembahyang isyak dah tidur dulu pukul 10. Nak lewatkan sembahyang isyak sebab pukul 3 kan nak bangun tengok World Cup. Round of 16 kan, siapa lawan Brazil bangun, tak apa, 2.30 bangun. Sembahyang isyak kita tu dikira tahajud. Walaupun, tapi niatnya sembahyang isyak lah, tapi dikira tahajud. Yang penting sembahyang pada waktu malam, 1/3 malam. Kemudian syarat sembahyang tahajud ni ataupun sembahyang yang apa kita nak sembahyang pada malam itu, tak semestinya niat solat tahajud tu, niat khusus tahajud tu baguslah. Tapi contoh kita nak sembahyang hajat, hajat kita tu dikira tahajud. Dan segala solat yang bukan wajib tak semestinya dalam keadaan berdiri. Ini kelebihan menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Rukhsah yang ada pada sembahyang sunat sangat besar. Sebab Nabi buat macam tu juga. Nabi ketika menaiki atas unta, Nabi sembahyang sunat. Mana kata sembahyang sunat ni hukum dia boleh kita lakukan dalam keadaan apa sahaja sekalipun. Cuma jangan baring lah. Kalau kita ni boleh bangun, bayanglah duduk santai sambil tunggu. Jangan buka TV pula sembahyang tu. Melampau. Boleh bila nak start Brazil, okey sembahyang tu sambil tengok TV, tak boleh macam tu. Tapi ambil ruang. Jangan kita rasa beban kita sembahyang tu menganggap sebagai kita memikul beban. Tapi kita enjoy. Oh, sembahyang duduk boleh. Jadi saya enjoy. Cuma pahala afdal itu tak dapat banyak lah. Macam orang yang kerja lebih masa dengan orang yang kerja sharp pukul 8, pukul 5 dia balik. Tapi orang yang dia nak dapat OT, dia balik pukul 6. Sejam tu dikira lebih tak? Dikira lebih. Dapat ganjaran. Macam tu lah orang yang sembahyang berdiri dengan sembahyang duduk ni. Walaupun sembahyang sunat. Jadi nak kata kat sini, maqasid kita sembahyang tahajud tadi tu, jangan rigid nak kena bangun, nak kena berdiri tegak walaupun kadang kita penat balik tadi kan. Tak salah. Kita penat, tapi dalam masa yang sama nak tengok bola. Jadi nak tengok favourite team ni menang ke tidak kan. Jadi sembahyanglah duduk. Sembahyang duduk 4-8 rakaat tak ada masalah. Sebab dia duduk je, dikira sah, dapat pahala. Sekurang-kurangnya kita buat untuk Allah Subhanahu Wa Taala, daripada bangun 2.30 buat Maggi, buat kopi, standby depan TV. Oh, tak sembahyang, relax, witir pun tak buat. Witir kita kena buat tuan-tuan. Sebab Allah SWT sebut apa, Nabi sebut apa dalam berkenaan dengan kelebihan solat witir, nanti kita akan baca. Tapi saya kongsikan dengan tuan-tuan, as-salatul witra, innallaha al-watru wa yuhibbul witra. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala ganjil, bersifat ganjil, dan Allah Subhanahu Wa Taala sukakan keganjilan. Sebab itu Nabi tak pernah tinggal seumur hayat Nabi SAW tinggalkan solat witir.
Kita juga digalakkan untuk jangan tinggal sembahyang witir. Walaupun dia sunat, tapi jangan tinggal tuan-tuan. Witir ni dia finishing rap. Kita nak beli iPhone contoh, kita beli iPhone kan. Kalau iPhone tadi tu tak ada kotak, tak ada wrap, orang nak tak, ori ke tidak ni? Contoh kita nak beli, betul ke ori? Kita pun rasa macam tu. Walaupun hakikatnya ori, tapi pasti orang tu nak berbungkus, ada dia punya goodies bag, ada sikit bagi gift, free gift sebagainya. Baru kita rasa kita dihargai dengan kita beli dengan nilai yang kita nak. Begitulah amal ibadah kita. Witir ni tuan-tuan, dia adalah pembungkus kepada amalan kita. Kita mencantikkan apa yang kurang daripada amalan kita hari tersebut. Itu witir. Dan witir tak semestinya buat 3, 5 ataupun 7. Maksimumnya 3 lah. Nabi pernah buat 7. Kalau nak buat 7 boleh, tapi maksimum 3. Jadi tak semestinya kena buat maksimum. Kalau hari tu kita penat, boleh duduk dan buat paling minimum 1 pun boleh. Mana kata nanti sembahyang isyak, kalau katalah kita malam ni okey nak bangun, kita tak payah sembahyang sunat qabliyah, kita sembahyang sunat qabliyah ba'diyah je. Kemudian waktu kita tahajud nanti tu habis dah sembahyang hajat, dah sembahyang apa lagi, istikharah, sembahyang tahajud, sembahyang tasbih, dalam keadaan duduk pun tak ada masalah. Kalau kajian buat dalam keadaan berdiri. Kemudian kita nak rap, nak mula berazir, dia nak mula dah pukul 3, buat witir tak payah banyak-banyak, apa? 1 untuk permulaan, buat 1 dulu tuan-tuan. 1 rakaat sebagai pembungkus ataupun finishing. Kita panggil apa? Kalau dalam makanan tu dia punya finishing touch kan, finishing touch. Even kalau dalam main bola sepak pun dia ada ayat itu sebagai compliment kan, compliment goal. Kalau pihak lawan tak ada gol, kita kena belasah 7. Jadi dapat 1 gol lah, itu kiranya okey lah. Kalau kalah pun kalah yang bermaruah sebab dapat 1 gol, complimentary goal kan, dapat 1 gol yang penghargaan. Begitulah kita tahu kita punya amal ibadah tak cantik hari itu, tapi bila adanya witir Allah suka. Sebab apa? Sebab Nabi sebut innallaha al-watru, sesungguhnya Allah itu bersikap ganjil, dan wa yuhibbul witra, dan Allah suka benda-benda yang ganjil. Kenapa Allah bersikap ganjil? Allah apa? Kul huwallahu ahad. Ahad tu apa tuan-tuan? Nombor perdana ke nombor ganjil? Nombor ganjil. Sebab itu Allah suka dengan keganjilan. Kul huwallahu ahad, katakan wahai Muhammad, Allah itu esa 1. 1 ni kan sifat ganjil. 1, 3, 5. Dan kalau kita perasan dalam Al-Quran, Allah jadikan banyak kejadian dia bernombor ganjil. 7 langit bumi, 7 neraka, 7 syurga. Apa lagi? Kan? Banyak. Solat 5 waktu. Apa lagi? Banyak yang Allah letakkan untuk kita ni nombor-nombor yang ganjil. Sebab itu Ronaldo suka nombor ganjil, tiba-tiba pula nombor 7. Tapi sebenarnya siapa yang suka nombor 7 ke nombor ganjil, sebenarnya dia mengikut sunnatullah ataupun mengikut apa yang Nabi sebut, mengikut apa yang Allah suka. Tapi janganlah kita ketepikan pula nombor perdana nanti percaya pula. Itu yang ramai orang yang terlalu taksub kepada ilmu metafizik sampai nombor 6, nombor 8 ni ada kalau orang Cina nombor 8 tu untung. Tapi kalau ada orang Melayu yang faham metafizik, nombor 8 tu tak untung kan. Terbalik kalau faham metafizik. Jadi jangan kita terlalu taksub sangat dengan metafizik. Kalau selagi mana tidak ada dalil, maka tak ada masalah. Cuma yang lebihnya nombor ganjil itu adalah yang terbaik lah. Dan kemudian kata Imam Al-Ghazali lagi, dan ketahuilah bahawa siang dan malam itu hanya 24 jam, maka janganlah tidur pada waktu siang atau malam lebih daripada 8 jam, kerana jikalau kamu berumur 60 tahun, maka memadailah kamu telah mensia-siakan daripada umur itu sebanyak 20 tahun, iaitu sepertiga daripada umurmu. Sebelum kamu tidur, sediakanlah alat bersuci dan air untuk bersuci bagimu. Ini yang keenam, adabnya sebelum kita tidur, pastikan kita punya zaman dulu dia, sebab kenapa dia masukkan dalam adab, sebab zaman dulu nak adakan kayu miswak ni susah, stok susah dapat kayu miswak kan. Tak macam kita pukul 3 pagi pun kalau berus gigi patah, pukul 3 pagi kita pergi 7E beli, stok banyak kan. Even kita beli berus gigi pun boleh pakai dalam jangka masa yang panjang. Maka maksud adab yang keenam ni tak ada masalah. Yang penting kita tahu dalam bilik air kita tu ada berus gigi, ada ubat gigi, ada berus gigi, dan ada air untuk kita apa. Zaman dulu air susah. Nabi ada seorang khadam, Anas bin Malik. Setiap malam kadang-kadang bergila-gila Anas bin Malik bergila-gila dengan Sa'ad bin Rabi'. Ada sahabat yang datang yang dia nak ambil kesempatan berkhidmat pada Nabi. Waktu pagi pukul 3 dia dah bangun. Tujuan dia bangun untuk apa? Selain nak sembahyang tahajud dengan Nabi ataupun sembahyang tahajud juga, tapi tujuan dia khadam, nak berkhidmat pada Nabi, sebab nak dapat air susah.
Jadi sahabat tolong carikan air, kemudian Nabi bila perlu untuk berwuduk maka dia tolong tuangkan. Nampak? Zaman dulu dapat air susah, macam sekarang ni tuan-tuan senang. Air boring pun mana-mana dah ada kan. Kecuali di negeri Johor ni tak ramai lah orang tengok buat air boring ni. Tapi kalau di sebelah pantai timur memang dah jadi benda yang satu kewajiban. Berapa kedalaman tu memang cari air boring, air daripada tanah air. Senang, hatta walaupun bagi kita zaman dulu susah tapi sekarang senang kan. Bahkan jimat kan, air telaga. Jadi nak kata senang, air nak dapat untuk beribadah tu senang. Zaman dulu tak sama. Jadi pastikan di adab yang keenam ni ada, tak ada masalah untuk kita, ada untuk siwak. Kenapa nak kena bersiwak? Sebab malaikat suka bau mulut orang yang bangun pagi ni, orang yang bersugi sebelum dia pergi solat. Ada dalam satu hadis yang mafhumnya, malaikat ni dimerahmati, dia suka dengan bau-bau wangi orang yang bangun pagi dia bersiwak. Sebab itu antara adab, nanti kita akan tengok adab bangun pagi. Kita dah lepas pun adab bangun pagi adalah antara sunnah Rasulullah SAW adalah bersugi. Laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak. Hadis tu kita dah ingat sebelum ni, iaitu Nabi sebut apa tentang siwak ni atau tentang berus gigi ni bangun pagi. Laula an asyqa ala ummati, kalaulah aku ni tak boleh, kalaulah aku ni boleh membebankan umat aku, tapi aku tak nak membebankan umat aku akan bersungguh-sungguh menggalakkan umat aku untuk bersugi ataupun untuk bergigi. Ini hadis Nabi nak kata, Nabi pesan pada kita, dalam banyak-banyak sunnah Nabi sangat suka orang yang bersiwak. Sebab tu Nabi sebut dengan ayat laula an asyqa ala ummati. Syaqqa ni masyaqqah. Kalau aku boleh memberi pemberatan kepada umat aku, Nabi kata, kalau dalam banyak-banyak benda yang aku nak boleh bagi berat, mana kata fokus betul-betul, buat bersungguh-sungguh, aku akan suruh umat aku ni untuk sentiasa jaga dia dalam bab berus gigi ataupun bab bersiwak. Sebab apa? Kelebihannya begitu banyak. Malaikat suka, kemudian beribadah, Allah pun suka beribadah dalam keadaan mulut kita wangi, jemaah pun tak terganggu. Ni tak baru nak sembahyang kan, Allahu Akbar, wangi, baju dah wangi dah, datang-datang sebab Allahu Akbar, pensan. Kenapa semua pensan soft pertama ni? Rupanya bau mulut gitu. Janganlah macam tu Sebab itu Nabi sebut dalam hadis yang lain, at-tuhur syatrul iman kan. Kebersihan ni adalah sebahagian daripada iman. Dia melengkapkan iman kita. Sebab tu Islam dia sangat-sangat pentingkan kebersihan. Cuma apa yang teori yang ada dalam Islam itu tidak dipraktikkan dalam banyak negara-negara Islam. Bahkan kalau kita lihat ia dipraktikkan di negara-negara yang tertentu. Kalau kita tengok Jepun kan, Jepun subhanallah, dia punya tahap kebersihan dia tuan-tuan, sampai tahap kita nak jumpa najis pun susah. Nak jumpa tahid tepi jalan pun susah. Bahkan air longkang dia tu ikan koi boleh hidup. Kita air longkang kita bukan ikan kap hidup, ikan bandar raya banyak hidup. Ikan yang nak memusnahkan najis-najis tu yang banyak hidup. Jadi begitulah keadaannya berbeza. Tapi kita kena tingkatkan dan kita kena banyakkan usaha dalam nak menjaga kebersihan ni, sebab benda tu bagus. Dan adab itu yang keenam, dan kita lihat adab yang seterusnya. Yang ketujuh, dan berazamlah ketika hendak tidur itu untuk bangkit di tengah malam atau sekurang-kurangnya di akhir malam sebelum waktu subuh, kerana 2 rakaat di tengah malam itu merupakan satu perbendaharaan daripada perbendaharaan kebaikan. Maka perbanyakkanlah perbendaharaanmu untuk menghadapi hari kefakiranmu, dan perbendaharaan dunia ini tidak berguna lagi bagimu apabila kamu telah mati. Tuan-tuan, kalau nak perbendaharaan ni kita terjemahkan, biasa ulama gunakan ayat ni dengan perbendaharaan ni maksudnya mutiara-mutiara ataupun kelebihan-kelebihan ataupun rahsia-rahsia yang begitu mahal yang ada dalam pada waktu malam, dengan syarat malam itu kita bangun dan kita kejar solat. Dan pada solat itu kunci kepada rahsia-rahsia, kejayaan-kejayaan, kekayaan-kekayaan, kelebihan-kelebihan, perbendaharaan-perbendaharaan yang ada pada waktu siang. Orang yang nak kaya, orang yang nak dapat banyak rezeki pada waktu siang, dia kena waktu malam tu dia kena bangun untuk mencari kunci kepada pembendaharaan waktu siang, iaitu solat malam. Lepas tu solat tahajud adalah kunci kepada kejayaan umat Islam satu masa ketika dahulu. Pada zaman siapa? Sultan Al-Fatih kan? Sultan Muhammad Al-Fatih. Kalau kita tengok pejuang-pejuang Sultan Muhammad Al-Fatih, seorang pun tak pernah tinggalkan sembahyang tahajud. Itu rahsia kejayaan bagaimana Sultan Muhammad Al-Fatih boleh membuka empayar Turki Uthmaniyah yang begitu hebat pada suatu masa ketika dahulu.
walaupun dia dalam keadaan muda, kan? Bahkan bahkan ketika mana nak memilih pemimpin ataupun kita panggil kapten kepada brigade yang kecil-kecil yang tak bangun sembahyang tahajud tak layak. Tu sembahyang tahajud, sembahyang 5 waktu tak cakap lah, memang dia jagalah sembahyang 5 waktu. Jadi kita ni akhir zaman, kenapa antara asbab kita ni lemah? Bukan lemah bermaksud kita lemah tu kita kalah, tidak. Kebanyakan umat Islam yang lemah dari sudut ibadahnya sebab apa? Sebab kita tidak menghidupkan sunnah yang begitu besar itu, iaitu sunnah bangun tahajud malam. Solat 5 waktu pun kalau ikut fakta, umat Islam di Malaysia ada 65%, kan? Hampir 30% sahaja umat Islam di Malaysia. Ini cerita di Malaysia, statistik yang dikeluarkan oleh Datuk Dr. Haji Fadilah Kamsah pada tahun 2018. Ini 2018 tuan-tuan. 30% sahaja statistik menunjukkan umat Islam di Malaysia menunaikan solat 5 waktu. 30%. Lagi jauh tak dengan 70%. Kalau position bola tu, ibaratnya Jerman dah kuasai dah Jepun. Tapi adakah kita nak berharap keajaiban macam Jepun tu boleh menang? Tak. Kalau possession, main tiki-taka, mungkinlah kita boleh menang lagi. Tapi ini nilai dari sudut solat. 30% nak lawan 70% tak boleh. Sebab tu kita kena pastikan kita kena buka gap ini lebih besar. Dengan kita hidupkan sunnah-sunnah. Bukan sunnah, fardu. Sembahyang fardu 5 waktu ni. Hidupkan kefarduan ini kepada generasi yang akan datang. Yang dah berlalu, yang dah ke arah menuju pengakhiran hidupnya itu, tuan-tuan, mungkin kita dah tak boleh nak buat apa, tapi tepat anak-anak kita ni anak-anak kita lah kita didik untuk kefarduan semayang tu kita kena utamakan. Ini tak mak bapak moden zaman sekarang ni kejut anak, bang bangun bang sekolah, itu ayat pertama anak dengar. Sepatutnya bang bangun, kakak bangun sembahyang subuh. Tu yang anak kita keliru. Aku bangun kena bangun pergi sekolah ke bangun sembahyang. Jadi mindset anak-anak bangun mandi padahal pukul 6.30 tu. Jadi dia buat relax tengok TV. Jadi kita pun tak kisah. Jadi pada pandangan anak kita dan juga pada mindset anak kita, sembahyang subuh ni tak wajib. Sebab tu subuh ramai orang yang tak sembahyang. Maka kita kena ubah mindset anak-anak kita, generasi. Bang, cuti sekolah pun kata, bang bangun sembahyang subuh. Lepas sembahyang kau nak tidurlah. Semayang itu yang perlu diutamakan. Dan seterusnya, dan bacalah doa yang tersebut ketika hendak tidur. Wa kul 'inda naumika bismika rabbi wada'tu jambi wa bismika arfa'u. Dalam yang doa yang dikongsikan oleh Imam Al-Ghazali ini, tuan-tuan, doa yang panjang. Doa yang panjang ini, doa yang begitu panjang untuk kita hafal. Namun dalam hadis yang berbeza disebutkan doa yang warid dengan hadis Rasulullah SAW adalah doa yang biasa kita dengar lah. Ada sama ada dengan lafaz Allahumma bismika boleh, ataupun bismikallahumma boleh. Namun ada khilaf, bukan khilaf, tapi sebenarnya ada dua pandangan di antara dua tadi tu, yang mana kena utamakan dulu, bismikallahumma amutu wa ahya ataupun bismikallahumma ahya wa amut. Yang diajarkan di dalam silibus kementerian adalah bismikallah ahya wa amut. Tapi hakikatnya, tuan-tuan, dari sudut hadis yang lebih utama ataupun yang lebih sahih, yang lebih dekat, yang lebih warid adalah bismikallahumma ataupun Allahumma bismika amutu wa ahya. Amut dulu. Tapi ala kulli hal, kalau anak kita dah hafal bismikallahumma ahya wa amut, teruskan, janji baca. Jangan tidur sambil telinga kat telinga pun ada earphone. Ni masalah tidur sambil dengar jokes lah, dengar dengan Netflix lah, dengar macam-macam lah. Telinga dia tu tidur dalam keadaan mendengar hiburan. Ini yang kita risau. Jadi biarlah tidur kita itu ditamatkan ataupun diakhiri dengan membaca doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, minta kepada Tuhan yang Maha menghidupkan dan Maha mematikan. Kenapa dalam hadis, dalam martabat hadis, yang mati dulu Nabi utamakan? Kerana sesungguhnya dalam maksud doa itu pun sebenarnya hakikat kehidupan kita. Sebab kita ni dalam proses nak pergi kepada kematian. Sebab tu Nabi baca dengan bismikallahumma amutu, ya Allah, dengan namamu aku akan mati ni, kejap lagi aku nak mati.
Kan kematian itu tidur yang kecil. Bahkan kita dah bacakan sebelum ini dalam ayat-ayat Quran yang saya bawakan, seperti surah Al-An'am yang kita bacakan sebelum ini, Allah memang sebut tidur itu kematian yang kecil. Maka sebab itu Nabi menyebut bismikallahumma amutu wa ahya. Mati dulu, ya Allah, dengan namamu aku mati dan aku hidup. Sebab apa? Sebab bangun pagi esok kita berharap semoga-moga kalau Allah bagi kita hidup balik. Sebab itu minta bismikallahumma amutu ahya. Sebab itu tak boleh niat nak minta mati, tapi kena minta untuk kalau seandainya kita mati, yang mati itu lebih baik pada kita, maka itu kita boleh. Tapi kalau kita baca tadi bismikallahumma amutu ahya, kalau Allah takdirkan untuk kita mati, kita kena redha. Tapi kalau Allah bagi untuk hidup, kita kena ada azam untuk hidup. Untuk apa? Untuk kita perbaiki hari kita yang hari ini. Sebab umat Islam sifat dia hari ini lebih baik daripada semalam. Wallahu a'lam. Moga-moga tidur kita tuan-tuan pada setiap hari yang akan mendatang menjadi tidur yang mendapat rahmat dan juga barakat daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha menghidupkan dan Maha mematikan. Moga-moga adab tidur kita yang masih lagi ada banyak baki, ada 2 muka surat lagi, insya-Allah kita sambung pada sesi kuliah yang akan datang dalam kitab Bidayatul Hidayah ini. Insya-Allah kita tangguhkan kuliah maghrib kita pada malam ini dengan membaca tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wallahu a'lam bissawab.